Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ashikin binti Zaki Murad A168036 akan membentangkan tentang tafsiran Al-Quran dengan pendapat sahabat. Artikel ini ditulis adalah bertujuan untuk mengungkap dan menerangkan penafsiran Al-Quran dengan pendapat sahabat secara jelas dan terang berdasarkan konsep dan metod penafsirannya. Metod kajian ini adalah kajian kualitatif berdasarkan kajian perpustakaan. Penemuan kajian dijelaskan melalui pemahaman berdasarkan konsep Al-Quran dengan pendapat sahabat, metod dan kaedah penafsiran, kelebihan dan kekurangannya, serta beberapa contoh yang menjelaskan konsep penafsiran ini. Artikel ini adalah bertujuan untuk menjelaskan apakah itu Al-Quran, penafsiran Al-Quran dan juga pendapat para sahabat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Saya mulakan dengan pengenalan. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai panduan kepada seluruh manusia. Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan pedoman yang harus dibaca dan difahami kemudian diamalkan dalam kehidupan seharian. Kandungan Al-Quran adalah bersifat menyeluruh dan padat dari aspek penyusunan bab, kandungan bahasa yang mantap, baris yang membawa makna, keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Pengisian Al-Quran adalah tetap dan tidak boleh diubah oleh manusia kerana ia merupakan ayat Al-Quran yang diturunkan sebagai wahyu kepada umat Islam. Al-Quran juga terdapat cara, kaedah atau metod penafsiran yang khusus supaya ayat Al-Quran dapat ditafsirkan secara mendalam dengan jelas dan juga tepat. Seterusnya, Al-Quran merupakan mukjizat daripada Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Manusia merupakan umat pertama yang menggunakan Al-Quran sebagai panduan hidup selain sahabat dan tabi'in. Manusia tidak mampu mengubah ayat Al-Quran dengan bahasa mereka sendiri berdasarkan kisah di dalam Al-Quran kerana pemikiran manusia adalah terbatas. Tambahan pula, Al-Quran merupakan kitab yang unik yang boleh dibuktikan melalui aspek sastra iaitu bahasa, kaedah penulisan dan pengisian berkenaan syariah, undang-undang, nilai, values, akhlak, etik dan sebagainya. Pemahaman Al-Quran secara menyeluruh juga adalah melalui metod penafsiran ayat Al-Quran secara mutawatir. Penafsiran ini akan membantu manusia memahami dan mengetahui secara langsung mengenai maksud kandungan Al-Quran secara jelas dan nyata. Antara penafsiran ayat-ayat Al-Quran terbahagi kepada 5. Iaitu yang pertama adalah tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, tafsiran Al-Quran dengan hadis, tafsiran Al-Quran dengan pendapat sahabat, tafsiran Al-Quran dengan pendapat tabi'in dan juga tafsiran Al-Quran dengan bahasa. Seterusnya, isu penafsiran Al-Quran dengan pendapat sahabat merupakan penafsiran yang berlaku pada zaman para Nabi. Para sahabat merupakan golongan mufassir yang diberi tanggungjawab untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Mereka juga amalan arif dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran oleh Allah SWT. Oleh itu, wujudlah pelbagai tafsiran ayat Al-Quran yang telah menjadi rujukan dan sumbangan terhadap khazanah ilmu tafsir yang digunakan sehingga pada masa kini. Seterusnya, penafsiran Al-Quran dengan pendapat sahabat mempunyai metod, kaedah dan instrumen yang digunakan pakai dan untuk mentafsirkan ayat Al-Quran secara jelas dan nyata. Kaedah penafsiran ayat Al-Quran dengan pendapat sahabat juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Justru itu, penafsiran ayat Al-Quran dengan para sahabat merupakan penafsiran yang menjadi rujukan kepada umat Islam setelah kewafatan Rasulullah SAW. Seterusnya, pengertian tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat. Tafsir Al-Quran adalah merujuk kepada penerangan dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai isi kandungan yang tersendiri daripada pelbagai aspek sejarah, hukum, kisah para nabi dan kejadian manusia dan sebagainya. Tafsir pula bermaksud menjelaskan, menyingkap dan menampakkan serta menerangkan maksud ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pengisiannya, mengenai sebab turunnya ayat tersebut dan sejarah kandungannya secara jelas dan terang. Menurut Zarkashi, tafsir merupakan ilmu yang memberi kefahaman tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bertujuan memberi penerangan dan maknanya dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya. Seterusnya, pendapat sahabat pula bermaksud perkataan yang disampaikan oleh para sahabat. Para sahabat adalah merujuk kepada golongan yang telah menemui Nabi sebagai Rasulullah SAW.
Ia juga bermaksud bahawa mereka yang telah pergi menemui Nabi dan bersama dengan baginda sepanjang hidupnya beriman dan mengakui Nabi sebagai imam dan rasul. Namun begitu, sekiranya terdapat golongan yang beriman dan percaya kepada Nabi namun mereka murtad iaitu keluar daripada Islam dan mereka tidak tergolong dalam golongan para sahabat. Ini kerana mereka telah murtad dan tidak beriman serta meninggal dalam keadaan yang kafir iaitu tidak beriman. Oleh itu mereka bukanlah golongan sahabat yang bertafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Penjelasan berkenaan tafsir Al-Quran dengan pendapat para sahabat ini berlaku kerana Rasulullah telah wafat dan baginda merupakan penafsir utama di dalam Islam. Para sahabat melakukan penafsiran terhadap ayat Al-Quran juga kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan ia merupakan bahasa mereka seperti suasana, peristiwa, kejadian yang telah mereka saksikan pada zaman itu. Para sahabat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sebagai penyampai maklumat dan pengetahuan kepada manusia serta umat masa kini. Secara ringkasnya, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat merupakan setiap penjelasan, pemahaman dan keterangan yang disampaikan oleh para sahabat berkenaan kandungan Al-Quran, sebab penurunannya dan sebagainya. Al-Quran merupakan kitab utama umat Islam yang sempurna dari segi akidah, tauhid, fiqh, ibadah dan kejadian dan kehidupan manusia. Putri Hazriah binti Muhammad Sanitai, nombor matrik A16801. Dalam slide ini saya akan membentangkan mengenai pembahagian hukum tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat. Baiklah, pembahagian hukum tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat terdapat dua hukum, iaitu yang pertama hukum marfu', yang kedua hukum mauquf. Yang pertama iaitu berkenaan dengan hukum marfu'. Hukum marfu' ini bermaksud tafsir Al-Quran itu disandarkan pada Nabi Muhammad SAW sama ada perkataan, perbuatan ataupun takrir. Sebagai contoh, Haddasana Syu'bah an Qatadah an Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang bergaris iaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hadis ini disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, manakala hukum kedua iaitu berkaitan dengan hukum mauquf. Hukum mauquf pula bermaksud sesuatu tafsir Al-Quran kepada sahabat itu disandarkan kepada sahabat sama ada perkataan, perbuatan ataupun takrir. Sebagai contoh, Haddasana Abu Nu'aim, Haddasana Sufyan, an Asim bin al-Ahwal, an Sya'bi, an Ibni Abbas qala. Okey, perkataan yang bergaris an Ibni Abbas qala menunjukkan bahawa hadis ini sanad dia hanya terhenti kepada sahabat. Dia tak bersama dengan Nabi Muhammad SAW seperti hadis marfu'. Nama saya Nur Aina Alisha binti Nazri, A168093. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang instrumen penafsiran Al-Quran dengan pandangan sahabat. Umum mengetahui bahawa para sahabat merupakan golongan yang paling mengetahui tentang Al-Quran selepas kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tafsir pada zaman sahabat tidak jauh bezanya daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada ketika itu para sahabat merupakan rujukan utama apabila munculnya kemusykilan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Walaupun begitu, para sahabat juga berbeza-beza tahap kefahaman dalam memahami dan memaknai ayat Al-Quran. Bahkan terdapat perbezaan di kalangan mereka dalam memahami ayat Al-Quran berdasarkan keupayaan akal dan juga tempoh masa mereka bersama dengan Rasulullah SAW. Antara sahabat yang paling mengetahui tentang ilmu tafsir antaranya ialah Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Siti Aisyah, Abu Musa al-Ash'ari, Amru ibnu al-As, Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah. Corak dan metodologi yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam penafsiran masih global dan ringkas. Tafsir yang diterima daripada Rasulullah SAW kepada para sahabat sedikit sekali dan hanya beberapa ayat sahaja menurut petunjuk-petunjuk yang diberi oleh Jibril alaihissalam. Hal ini disebabkan pada waktu itu penguasaan bahasa Arab yang murni cukup untuk memahami gaya serta susunan kalimah Al-Quran. Berikut merupakan beberapa pendekatan yang digunakan oleh para sahabat dalam menafsirkan ayat suci Al-Quran. Yang pertama, pendekatan Qurani, iaitu
tafsir Al-Quran dan Al-Quran. Yang kedua, penafsiran yang dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW ataupun disebut sebagai tafsir Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, mereka berpegang kepada kefahaman dan juga ijtihad. Pendekatan Qurani iaitu tafsir Al-Quran dan Al-Quran. Ianya merupakan sumber utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Di dalam pendekatan ini, para sahabat menjelaskan ayat yang masih bersifat global dan mutlak dengan menggunakan ayat-ayat yang lain yang dapat menjadikan ianya qayyid. Antara yang lainnya terdapat satu tempat ayat yang mutlak tanpa ikatan atau ayat yang umum. Kemudian turun pula ayat lain untuk mengkhususkan dan mengikat ayat yang berkenaan. Tafsir Al-Quran dan Sunnah atau disebut sebagai sumber daripada penjelasan Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, para sahabat akan kembali merujuk kepada Rasulullah SAW apabila mereka menghadapi kemusykilan dalam memahami atau memaknai ayat-ayat Al-Quran. Ianya merupakan sumber yang tidak kurang pentingnya juga kerana Rasulullah SAW merupakan makhluk Allah yang paling mengetahui tentang kitab suci Allah dan penafsiran makna-maknanya. Selain itu, para sahabat menjelaskan lafaz yang sulit menggunakan riwayat yang diterimanya secara langsung dan terdapat penjelasannya daripada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya yang terakhir, kefahaman dan juga ijtihad. Para sahabat berijtihad berdasarkan kefahaman mereka sendiri dan mendiskusikan suatu ayat untuk mengkaji maknanya yang sangat mendalam. Tafsir Al-Quran dan ijtihad yang dilakukan mestilah dengan penelitian dan kefahaman yang baik. Sumber ini juga penting kerana para sahabat merupakan orang yang paling mengetahui ayat Al-Quran setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, dan mereka ini juga ada bersama Rasulullah SAW ketika mana Al-Quran diturunkan. Selain itu, tafsiran Al-Quran daripada hasil ijtihad para sahabat mempunyai nilai yang tinggi kerana mereka terdiri daripada kalangan bangsa Arab yang memahami Arab dan balaghahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Usaimah binti Sahaluddin, bernombor metrik E168162. Okey, kita teruskan kepada kaedah-kaedah penafsiran Al-Quran dengan pendapat sahabat. Kaedah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan istilah qawaid. Kata qawaid adalah jamak dari kata kaedah yang bermaksud undang-undang, peraturan dan asas. Antara kaedah-kaedah yang telah digunakan pakai untuk penafsiran Al-Quran pada zaman sahabat adalah semua perkataan yang hendak disampaikan oleh sahabat mestilah bersesuaian dengan petunjuk daripada Al-Quran atau As-Sunnah. Di samping itu juga, penjelasan yang dibuat oleh sahabat mestilah tidak bertentangan dengan nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran atau daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, penjelasan yang dibuat oleh sahabat dalam penafsiran Al-Quran hendaklah dalam garis panduan yang telah ditetapkan bagi mengekalkan kesahihan sesuatu masalah yang ingin dirujuk oleh semua umat. Selain itu, kaedah penafsiran Al-Quran yang digunakan mestilah menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran dengan menghimpunkan terlebih dahulu ke semua hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih tanpa mengandungi sedikit pun unsur-unsur dhaif. Hal ini kerana setiap apa yang diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan penjelasan yang tepat dari kalam suci Allah yang telah diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan sepanjang zaman. Seterusnya, penafsiran Al-Quran tersebut juga mestilah menjelaskan Al-Quran dengan menggunakan pakai kaedah ijtihad. Akan tetapi, tidak boleh sehingga mengubah makna ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, sehingga boleh menghasilkan makna yang baru, yang mana menyimpang jauh daripada makna asal yang terkandung di dalam Al-Quran. Hal ini kerana keautentikan kalam suci tersebut akan terjejas, sekaligus boleh disalah anggap serta diselewengkan oleh pihak tertentu. Okey, seterusnya kita masuk kepada slide contoh penafsiran Al-Quran dengan pendapat sahabat. Contoh pertama yang saya bawa adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 26. Okey, maksudnya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu.
Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahawa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang dibiarkannya sesat dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Menurut Ibnu Mas'ud, beliau mentafsirkan ayat di atas. Menurut beliau, apa yang dimaksudkan dengan orang yang disesatkan Allah adalah orang-orang munafik. Sementara orang-orang yang banyak diberi petunjuk adalah orang-orang mukmin. Manakala contoh yang kedua, Allah SWT berfirman daripada surah Al-Anfal ayat 41 yang bermaksud, dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, iaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut ayat di atas, Ibnu Abbas mentafsirkan bahawa harta rampasan perang dapat dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, anak yatim bukan dari keluarga Bani Muttalib, yang kedua, orang miskin yang bukan juga dari keluarga Bani Muttalib, dan yang ketiga iaitu kepada ibnu sabil yang lemah dan memerlukan pertolongan. Baiklah, contoh yang terakhir iaitu contoh ketiga. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulul amri iaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah iaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Berdasarkan ayat di atas, ditafsirkan oleh Abu Hurairah bahawa perkataan ulul amri dalam ayat di atas merujuk kepada para pemimpin ataupun para pemerintah. Seterusnya, kelebihan dan kelemahan penafsiran Al-Quran dengan pendapat sahabat. Penafsiran Al-Quran pada zaman sahabat boleh dikategorikan kepada era klasik. Hal ini jelas kerana sahabat merupakan generasi yang kedua menafsirkan Al-Quran selepas daripada kewafatan Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, tidak menjadi sesuatu yang aneh jika penafsiran para sahabat mempunyai kelebihan atau kelemahan yang tersendiri. Antara kelebihan utama penafsiran Al-Quran dengan para sahabat adalah mereka merupakan penerima Al-Quran yang terawal dan mengetahui penafsiran Al-Quran tersebut secara langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Ini kerana mereka sempat hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi, mereka tidak mempunyai sebarang masalah maupun kesulitan dalam mengetahui dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Seterusnya, kelebihan penafsiran oleh para sahabat juga adalah mereka telah menyaksikan secara langsung penurunan dan sebab-sebab penurunan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah merupakan di dalam bahasa Arab. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendiami kawasan yang rata-ratanya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar di dalam kehidupan seharian. Oleh itu, penafsiran Al-Quran yang hendak dibuat oleh para sahabat akan lebih memudahkan kerana mereka memahami dengan jelas maksud kandungannya. Manakala, antara kelemahan di dalam penafsiran Al-Quran pada zaman para sahabat adalah penafsiran yang dibuat tidak menyeluruh maupun sempurna. Ini kerana tidak kesemua ayat-ayat Al-Quran yang telah ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW hingga beliau wafat. Selain itu, walaupun secara majoritinya sahabat berbangsa Arab, namun tidak kesemua ayat-ayat Al-Quran dapat dipahami oleh para sahabat kerana setiap dari mereka mempunyai taraf atau tingkat pemahaman yang tersendiri. Di samping itu juga, kelemahan yang terdapat pada penafsiran para sahabat adalah terdapat segelintir ayat-ayat Al-Quran yang mana riwayatnya telah bercampur aduk dengan yang sahih dan yang tidak sahih. Oleh itu, para sahabat telah mencuba sedaya upaya untuk menafsirkan Al-Quran, baik menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, atau menafsirkan Al-Quran dengan hadis, atau menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sahabat sendiri, ataupun menafsirkan Al-Quran dengan keterangan dari Ahlul Kitab, bagi mengekalkan kesahihan Al-Quran itu sendiri. Kesimpulannya,
para sahabat ketika mentafsirkan Al-Quran, mereka kembali semula kepada sumber-sumber Al-Quran, hadis dan juga ijtihad para sahabat mengikut keadaan yang tertentu, dan juga dibantu pada penguasaan bahasa Arab yang tinggi, pengetahuan tentang turunnya ayat, di samping ilmu yang dikurniakan Allah kepada mereka. Jadi, untuk memahami kitab suci Al-Quran, maka sewajarnya kita mempelajari ilmu tafsir agar dapat difahami ajaran serta isi kandungan Al-Quran dengan baik.